Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semua sihat dan bersarapan. Okey, pastikan anda fresh untuk pagi ni Okey. Jadi kalau sebelum ni kamu dah lukis bentuk tiga dimensi bagi geometri, dan juga kamu dah lukis juga bentangan bagi setiap bentuk tiga dimensi Okey, sekarang ni kita nak pergi pada bahagian rumus luas permukaan. Okey, so kita lihat yang kubus dahulu, di mana okey, ini adalah rumusnya 6. Okey, L ni panjang lah length kuasa 2. Okey, sebenarnya mana datang 6 ni? Okey, boleh lihat kat sini Okey, 6. Kenapa 6? Sebab kalau aku melihat pada bentangan ni ada berapa luas permukaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tu ada 6. Okey, kemudian kita akan darabkan dengan luas permukaan segi 4. So, satu segi 4 ni, kita nak kira luas dia. Okey, bagaimana? Adalah dengan cara, okey, panjang yang bahagian bawah ni, kita akan darab dengan panjang bahagian atas ni. Kena ingat saya dah bagi tahu sebelum ni. Okey, semua panjang sisi ni, atas ni, menegak ni dan ini adalah sama panjang. Betul? So, bila nak dapatkan luas ni, darablah. Ini, okey, luas ini contohnya. So, L ni, bahagian bawah ni darab dengan yang ini. So, dapatlah. Okey, L darab dengan L. Panjang darab panjang. Okey, ataupun kita boleh tulis 6L kuasa 2. So, L ni merujuk kepada panjang. Sebab apa? Sebab semua sisi ni sama je panjang dia. Yang penting rumus ni lah kamu kena ingat. 6L kuasa 2 lah So, ini untuk kubus. Okey, dan yang kedua kita ada kuboid. Okey, so kita nak tentukan rumus luas pembukaan. Okey, so 2 2 darab luas segi 4 tepat 1. Boleh lihat pada bentangan ni lah. Kenapa ada 2 kat depan? Sebab ada 2 bentuk segi 4 tepat bagi segi 4 tepat yang pertama. Saiz yang sama dia ada 2. Sebab tu letak 2 kat sini. Kemudian kita kena tambahkan dengan 2 kali luas segi 4 tepat 2. Sama juga. So, segi 4 tepat 2 yang ni ada berapa? Ada 2 yang sama saiz. Sebab tu kita kalikan dengan 2. Kemudian darabkan dengan luas segi 4 tepat bagi segi 4 tepat 2. Ini dia. Okey, dan yang kita tambah 2 kali 2 darab dengan luas segi 4 tepat 3. Sama juga ada 2 segi 4 tepat 3 yang sama saiz. Sebab tu kena darabkan dengan 2. Okey, cuma kat sini dia buat apa? 2 darab HB. Untuk luas segi 4 tepat yang pertama ni, nampak ni. Kita nak dapatkan luas ni kan. So, kita kena darabkanlah H darab B. Sebab tu dia tulis kat sini HB. 2 HB. Kenapa 2? Sebab ada 2. Tu konsep dia. Kemudian, untuk segi 4 tepat 2, Roman, 2 darab BL. Mana yang 2? Ni 2 kan? Ni 2. Macam mana kita nak dapatkan luas permukaan segi 4 tepat 2 ni? So, darablah B darab L. Sebab tu dia darab BL. Kan? Nampak? Dah ingatlah H ni apa dia? Tinggi. B ni apa? Lebar. Base. Kemudian L ni adalah panjang. So, dalam soalan nanti bergantung kepada bentuk yang diberi. Kemudian yang ketiga kita ada luas segi 4 tepat 3. 2 ni darab dengan HL. Mana segi 4 tepat 3 Roman ni kan? Nak dapatkan luas ni, so length ni kena darab dengan apa? Length kena darab dengan H lah. Ni H ni H. Boleh rujuk sini juga. Nampak dia punya tinggi dia H. Kemudian dia punya panjang dia adalah L. Sebab tu dia letak HL. Yang penting rumus yang kat bawah ni yang kamu kena hafal sebenarnya. 2 darab HB tambah 2 darab BL tambah 2 darab HL. Boleh Sebab apa? Sebab kamu lihat kat sini. Ni katakan ini segi 4 tepat yang pertama, dia ada 2. Sini 1, sini 1. Kemudian kita ada segi 4 tepat yang kedua. Ini 1, ini 1. Ada 2 juga. Dan segi 4 tepat 3, ada yang ni Ini 1, yang atas ni. Dan juga bahagian bawah ada 2 juga. Nampak? Kena lihat pada bentuk yang diberilah. Kemudian yang ketiga kita ada prisma segitiga. So, kita ada rumus luas permukaannya. Kita ada BH tambah BL tambah HL
tambah LS. Cuma dia ada sedikit penambahan pada S lah. S ni adalah tinggi sendeng yang bentuk apa ni kita panggil ni? Dia bukan bentuk lengkung, dia bentuk cerun. Ya ni dia. Ini namanya tinggi sendeng. So ini rumusnya, BH tambah BL tambah HL tambah LS. Okay, kemudian kita ada piramid segi empat sama, di mana rumus luas permukaannya 2LS tambah L kuasa 2 lah. Tahulah L ni panjang, S ni adalah tinggi sendeng. Mana tinggi sendeng? Ni dia. Dalam piramid segi empat sama ni. Length dia ni, bahagian bawah ni. Samalah panjang dia. Okey, boleh Kemudian kita ada seterusnya kita ada silinder Silinder rumus bagi luas pembukaannya adalah 2 pi r kurungan r tambah height. So pi ni nanti diberilah dalam soalan. R ni adalah jejari, radius. So jejari dia yang ni. Daripada pusat lengkung ni sampailah ke bahagian ujung ni. Ini jejari Kena tahu. Kalau tak nanti kamu tersalah masuk nilai. Dan height ni tinggilah. Ni dia tinggi dia. H. Kemudian masukkan dalam rumus. Okey, dan yang terakhir, dan yang terakhir kita ada kon. Biasa soalan famous silinder, kon. Ni soalan famous lah. Yang biasa ditanya. Okey, so kita ada apa? Rumus luas permukaan pi r kurungan r tambah s. So samalah, R ni adalah jejari. Kat sini pusat dia ni sampailah ke ujung ni. Ni jejari. Bukan daripada sini sampai sini. Tak, daripada tengah ni, pusat lengkungan ni sampailah ujung ni. Kemudian pi ni akan diberi dalam soalan. S ni juga, S ni adalah tinggi sendeng. Di mana tinggi sendeng? Ni dia yang cerun ni. Ni tinggi sendeng. Okey, itu saja. Okey, jadi lepas ni cikgu nak kamu salin semua rumus bagi ke enam bentuk 3 dimensi ni di sebelah nota yang kamu buat semalam. Sebelah kamu punya bentuk 3 dimensi tu, supaya mudah kamu nak rujuk nanti. So rumus ni untuk kubus, contohlah kan. Kemudian rumus untuk kuboid ini dia. So boleh rujuk. Ini untuk kuboid yang ini. Tulis kat sebelah dia saja. Tak payah buat pada halaman baru. Supaya mudah untuk kamu buat rujukan. Jadi lepas ni, bila kamu dah selesai salin rumus bagi luas pembukaan ke-6 bentuk 3 geometri ni, 3 dimensi ni, okey, kamu cuba selesaikan tugasan yang cikgu bagi. Boleh Okey, itu saja untuk hari ini.